Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bersiaran secara langsung untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran bagi kita meneruskan pelajaran dan pengajian daripada bacaan surah Ibrahim. InsyaAllah untuk hari ini kita akan mula daripada ayat 11 hingga ayat ke-18. Jadi sahabat-sahabat yang nak ambil Al-Quran silakan ke halaman muka surat 257. Yang tidak ada Al-Quran tak apa, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas insya-Allah kepada anda. Baik, di kesempatan ini saya nak menjawab salam bersemua sahabat-sahabat yang saya kasihi insya-Allah ya, dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharapkan senantiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti mana kita semua maklum bahawa kerajaan mengumumkan, kerajaan Malaysia lah ya, negara lain saya kurang pasti, tapi di Malaysia mengumumkan kawalan pergerakan di dalam negara kita ini. Jadi diharapkan kelas pengajian secara atas talian yang kami bawakan ini ya, tidak menjadi penghalang kepada sahabat-sahabat untuk meneruskan pelajaran dan pengajian Al-Quran insya-Allah.
Diharapkan sokongan dan dukungan daripada semua kepada juga pihak kami untuk kita meneruskan pelajaran ini, dan diharapkan pihak berkuasa juga nanti membenarkan, sebab saya kena mohon kebenaran untuk bergeraklah daripada rumah untuk datang ke pusat pengajian ni, sebab studio rakaman kita, live kita buat di pusat pengajian. Diharapkan nanti, sebab permohonan belum dihantar lagi, kita baru isi borang, diharapkan nanti mereka membenarkan saya untuk bergerak daripada rumah untuk datang ke sini untuk saya bersiaran bersama sahabat-sahabat. Harap-harapnya pelajaran kita tidak terhenti. Ala kulli hal, kita akan cuba yang terbaik untuk memastikan sahabat-sahabat tidak terputus untuk menyambung pelajaran dan pengajian. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran ini, saya seperti biasa mengharapkan sangat-sangat daripada sahabat-sahabat membantu saya untuk kita menyebarluaskan ilmu ini dengan menekan button share. Boleh tak bantu saya, kita tekan button share dahulu. Mana yang mungkin tak tahu Ustaz button share kat mana, itu kalau tegak berdirikan telefon itu sebelah kiri bawah itulah ada button share di situ. Ataupun mungkin teman-teman boleh tag suami anda, isteri anda, pasangan dan juga anak-anak, ahli keluarga dan kawan-kawan anda mungkin yang kita nak bantu mereka juga untuk belajar mengaji Al-Quran. Keduanya, saya nak minta sahabat-sahabat dapatkan saya komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh ya? Terima kasih semuanya. Terima kasih yang tolong share. Terima kasih yang berikan komen-komen yang baik. Alhamdulillah. Dan sebelum itu, marilah sama-sama kita niatkan pahala mengaji bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini. Moga dikirimkan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, pasangan serta anak-anak kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Baik teman-teman, dirahmati Allah, untuk memberkati majlis ilmu kita untuk hari ini, saya nak mengajak semua untuk sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Moga dengan berkat doa bacaan surah Al-Fatihah tersebut, mohon Allah mengangkat wabak yang sedang tular di dalam masyarakat di dunia, bukan sekadar di dalam negara kita, di dunia hari ini. Wabak COVID ini, semoga ianya nanti kehidupan kita kembali seperti biasa. Jadi sama-sama insya-Allah ya, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, semuanya dah bersedia untuk kita mulakan pelajaran. Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Okey teman-teman dirahmati Allah, jom kita lihat pada bacaan isti'azah sebelum kita masuk kepada bacaan ayat. Pastikan hamzahnya itu makhraj di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong dengan baris dhammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lafzul jalalah dibacakan dengan dua harakat, walaupun kelihatan di sini baris fathah satu, tapi dibaca dengan dua. Jangan baca dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu tak sempurna harakat. Mestilah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita dengarkan sekali lagi bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat yang ke-11 dari surah Ibrahim, ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tolong tulis poin-poin yang penting yang kita sampaikan hari ini insya-Allah. Qalat. Dua harakat, qaf makhrajnya di pangkal lidah. Kalau boleh saya tunjukkan di sini sahabat-sahabat, lidah kita ini di pangkalnya. Saya nganga luas sikitlah mulut ini, kalau tak nampak ni. Nak tunjuk lidah ini di bahagian belakang ini.
Qalat. Lat ada bunyi hamasnya itu, bunyi angin itu. Lahum, dan lahum idhar syafawi mimati yang ada tanda mati asli jangan dipanjangkan. Qalat lahum rusuluhum. Rusuluhum, hum, bukan hum, jangan baca rusuluhum. Beza hum dengan hum, ha pada dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi hum. Idhar syafawi sekali lagi. Sempurnakan mim mati, jangan dipanjangkan, terus masuk. Di sini nun mati bertemu nun idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat di sini. Nah bertemu ha pedas di pertengahan kerongkong. Nah, jangan baca nah, beza nah dengan nah, yang betulnya nah. Nahnu illa basyarum. Di sini idgham bi gunnah. Daripada basyarun, ron rin run, tapi jadi basyarum, masuk beserta dengan 2 harakat. Sa di hujung lidah. Mislukum, mislukum. Dan mim mati yang ada tanda mati sama seperti tadi kita dah jumpa beberapa kali. Izhar syafawi, ya, 1 di sini, 2, 3. Kita dah jumpa izhar syafawi. Mislukum walakin, di sini wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Walakin Allah, lafaz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Walakinna yamun. Di sini dengan 2 harakat. Jangan baca yamunnu ala, tak betul. Yamunnu ala, baru masuk nu ala. Yamun dengan 2 harakat. Yamunnu ala, a di pertengahan kerongkong. Ala mai, idgham bi gunnah. Daripada man jadi mai, 2 harakat. Yasha'u min, idhar halqi. Sempurna saja min, jangan panjang terus masuk. Ibadih, kalau waqaf. Kalau sambung jadi min ibadihi wa ma kana lana. Itu kalau kita nak sambung. Tapi kalau kita waqaf pada ibadih, terus ibtidak pada wa ma kana lana an na'tiyakum. Baik, saya nak bagi tahu di sini, dengungkan 2 harakat. An na'tiyakum. Di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Mim mati bila bertemu ba, mimnya tidak diberikan tanda mati asli. Berbeza dengan izhar syafawi. Izhar syafawi tadi saya bagi tahu ada mim, ada tanda mati di atas mimnya. Manakala ikhfa syafawi di atas mimnya kosong, tidak bertanda. An-na'tiyakum, 2 harakat. Bisultanin, izhar halqi. Illa biiznillah. Dan lafz jalalah di sini dibacakan dengan nipis. Iznillah, jangan baca biiznillah, itu tebal, salah. Pertama. Yang keduanya, dia mestilah waqaf sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan waqaf dengan biiznillah, itu juga tidak betul. Yang betulnya illa biiznillah, berhenti. Wa 'ala Allah, dan di sini lafaz jalalah dibaca tebal pula. Tengok di sini bezanya di mana. Kedua-duanya perkataan Allah sama. Sebelumnya pada yang tebal baris fathah, pada yang nipis baris kasrah. Itu beza dia. Yang sebelum perkataan Allah itu datang baris kasrah, nipis. Sebelum perkataan Allah datang baris fathah atau dhammah, tebal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi mu'minun. Itu tak betul. Mestilah
mu'minun. Di hujung baru masuk ke dalam nun, sekurang-kurangnya 2 harakat. Baik, kita baca dahulu ayat ini insya-Allah ya sahabat-sahabat. Tarik nafas, ikut kita baca bersama-sama insya-Allah. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Saya waqaf di situ. Sebenarnya saya tidak pada walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Alhamdulillah. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni? Boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah ya. Sama ada penyampaian saya ni terlalu laju, terlalu perlahan ataupun bagaimana. InsyaAllah dengan komen-komen daripada tuan-tuan dan puan-puan itu dapat kami menambah baik penyampaiannya. Sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya, ayat yang kedua hari ini. Masih bersemangat diharapkan semuanya. Jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk menekan button share. Semoga Allah merahmati mereka yang berkongsi ilmu kita pada hari ini. Wa ma lana alla bersabdu natawakkal ala Allah. Dibacakan tebal. Natawakkal ala Allah wa qad, ada lantunan khokholah, wa qad hadana, ha dipangkal ke rokom, hadana subulana. Kemudian jim kecil di sini waqaf jaiz, boleh waqaf di sini dan ibtidak pada wala nasbiranna ala ma azaitumuna wala nas bukan nas, jadi kalau nas jadi huruf sin, di sini huruf sad. Wala nasbiran, di sini dengungkan 2 harakat. Na'ala ma azaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalil. Kalil bukan kalil, beza lil dengan lil. Lam bari kasrah bunyi li, bukan bunyi le. Bila bertemu lam jadi lil. Falyatawakkalil mutawakkilun. Sama juga ma'aril sukun diwaqafkan sekurang-kurangnya 2 harakat dan di hujung baru masuk ke dalam nun. Jangan masuk awal. Baik, sahabat-sahabat, tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat, bukan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar sesekali. Kita teruskan belajar insya-Allah. Baik, kita nak masuk ayat yang ketiga hari ini. Semuanya macam mana? Okey ya, diharapkan boleh ikut, boleh faham, boleh praktiskan insya-Allah nanti. Bila selesai satu persatu, saya nak ajak semua sekali kita baca daripada awal ayat 11 hingga ayat 18. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. Bagi teman-teman yang nak memperbaiki makhraj huruf, nak belajar hukum-hukum tajwid satu persatu,
Tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid untuk diberikan kepada anda beserta rakamannya. Di akhir pelajaran saya akan kongsikan insya-Allah, dan kita juga ada berita gembira untuk disampaikan kepada semua. Memandangkan kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan ini, jadi kita tahu ramai yang mungkin mengalami masalah pergerakan dan mungkin juga sedikit masalah kewangan dan sebagainya. Tunggu sehingga akhir pelajaran, saya ada berita gembira untuk sampaikan kepada teman-teman yang dirahmati Allah. Kita teruskan dahulu ayat yang ketiga. Jangan lupa sahabat-sahabat, jika merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen Alhamdulillah. Dan yang baru bersama dengan kita, insya-Allah ya, bantu saya untuk menekan button share. Kita lihat ayat seterusnya ini. Wa qala allazi, zi yang lidah. Zi mesti keluar. Kita saya tunjukkan di sini sahabat-sahabat yang mungkin dah lupa dah. Ni ujung lidah kita ni, tip of the tongue ni. Zi. Nampak tak di sini? Zi. Keluar di antara dua gigi atas dengan bawah ni. Uz. Dia zal itu. Wa qala allazina kafaru, dua harakat. Lirusulihim, ini semuanya satu harakat. Lirusulihim lanukh, kha ni pula di hujung kerongkong ni. Nukhrijan, di sini didengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Lanukhrijannakum, di sini juga mim mati bertemu mim, masuk beserta idgham mislan saghir di sini. Mim mati bertemu mim, dua harakat dengung. Min idhar halqi, jelaskan saja nun matinya. Min ardina, ar, ra jadi tebal. Ar, jangan baca ar. Kalau baca ardina tak betul, dia kena baca ar. Ardina. Dha ni pula di mana? Dha ni sahabat-sahabat, dad. Ini huruf dad. Makhrajnya di tepi lidah ni. Tepi lidah sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Bawakan ke tepi itu. Ardina aw la ta'u ain ni di pertengahan kerongkong ni. Aw la ta'udun, di sini wajibul gunnah dua harakat. Aw la ta'udun fi millatina, mil lam bersabdu. Fi millatina. Kemudian fa'auha, ha pedas, 4 atau 5 harakat. Ilaihim, idhar syafawi. Rabbuhum, sekali lagi idhar syafawi. Lanuhlikan, di sini dengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Lanuhlikanna zalimin. Barulah berhenti di situ. Kita baca bersama-sama sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita bacakan ayat ini. Wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina. Saya waqaf di situ, saya ambil daripada lanukhrijan. Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Baru berhenti di situ. Okey. So far macam mana? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Terima kasih yang tolong tulis poin-poin yang penting ya. Kita ada di sini ramailah sahabat-sahabat kita yang tidak jemu-jemu memberikan sokongan dan dokongan dan beristiqamah untuk belajar. Diharapkan sahabat-sahabat semua dikurniakan kemudahan untuk kita belajar mengaji ini. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wala nuskinannakumul. Di sini kena dengung 2 harakat. Ramai yang langgar, dia tak panjangkan ya. Dia baca wala nuskinannakumul, itu tak betul. Yang betulnya
walanuskinnannakumul arda min ba'dihim min di sini iqlab, di sini hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Ditukarkan. Apa yang ditukarkan? Bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada min jadi mim, ya. Tandanya ialah nun itu tidak dibiarkan kosong dan tidak diberikan tanda mati asli, tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Lepas nun itu sudah pasti datang huruf ba. Itulah hukum iqlab. Dibacakan dengan ditukar bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar panjang 2 harakat. Min ba'dihim, baru berhenti. Dzalika liman, idhar halqi. Sebut sempurna saja man, jangan panjang, terus masuk. Khafa maqami. Kha, saya beritahu di hujung kerongkong. Qa pula di pangkal lidah. Khafa maqami wa khafa wa'id. Wa'id. Dan diberikan lantunan khawkhalah kubra di akhir ini. Tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. Baru berhenti di situ. Okey, tarik nafas, lepaskan, senyum dulu, jangan tension, betulkan kedudukan, minum air, tenang-tenanglah kita belajar ini insya-Allah ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran dengan baik, melancarkan lidah kita, menerangkan mata kita. Untuk mereka yang selalu mata kabur-kabur itu, selalulah berselawat kata junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hembuskan di tangan dan sapulah di muka ni. Semoga dengan berkat selawat tersebut mata kita semakin cerah, semakin terang. Kerana apa? Bila baca Al-Quran ini, selain daripada mulut dan lidah kita perlu berfungsi dengan baik, sudah pasti mata kita kena terang, kena jelas. Kalau tidak, kita nampak huruf itu kembang nanti. Nampak jadi satu, jadi dua, dua jadi satu. Mata kena tengok betul-betul. Kerana apa? Mata yang akan hantar signal kepada otak dan otak menghantar signal kepada mulut dan lidah untuk mengungkapkan perkataan tersebut dengan betul. Jadi semuanya berinteraksi di antara satu sama lain. Mata, telinga juga penting ya. Telinga ni untuk mendengar bacaan daripada saya untuk sahabat-sahabat dengar dan tiru ataupun ikut bagaimana untuk membacanya insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, saya merayu dan mengajak sekali lagi untuk menekan button share dan kongsikan insya-Allah pelajaran ini. Jangan lupa ya. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wastaftahu, ha pedas di pertengahan kerongkong ni. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin, idhar halqi. Bunyi saja rin, jangan lambat, jangan panjang. Terus masuk. Anid. Baik. Sahabat-sahabat, mungkin ada yang tahu nombor telefon saya, jangan call sekarang, saya tengah live. Ada sahabat yang mengikuti live kita juga. Ni sahabat saya save nombor dia. Dia call saya sekarang. Jangan call, saya tengah live. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bacakan dahulu ayat ini sahabat-sahabat bersama-sama. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. Barulah berhenti. Okey, kita nak masuk ayat yang ke-16. Kita ada lagi 3 ayat yang terakhir. Ayat pendek-pendek sajalah ya. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dirahmati Allah sedang mempelajari sesuatu, diharapnya. Kalau anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart insya-Allah. Kita lihat ayat yang ke-16 hari ini. Min waraihi. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya min wara, jadi min wara, masuk beserta dengan 2 harakat. Waraihi jah
sambungkan 2 harakat. Jahannam wa yusqa mim. Di sini masuk beserta dengung. Asalnya min jadi mim ma'in. Di sini ikhfa 2 harakat. In sadid, dan diberikan lantunan khokholah kubra di akhir ini. Kita dengarkan ayatnya. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Baru berhenti di situ. Kemudian ayat yang ke-17, yang kedua terakhir untuk hari ini. Yatajarra'uhu, itu 2 harakat. Wala yakadu yusighuhu. Perhatikan, yang mana satu, yang mana 2. Wala yakadu yusighuhu. Yang si 2 harakat, ru 1, hu 2. Wa ya'tihil mautu min. Di sini disamarkan 2 harakat. Daripada min jadi min 2 harakat. Kulli makanin. Di sini masuk beserta dengung 2 harakat. Makanin wa ma huwa bimayyit. Ya itu bersabdu bimayyit, dan bila waqaf tanya diberikan tanda mati mendatang dan ada bunyi angin di hujung, itu bunyi hamas. Itu kalau kita waqaf. Kalau kita sambung dia jadi idgham bi gunnah. Wa ma huwa bimayyitin wa min waraih. Itu kalau kita sambung. Di sini jadi idgham bi gunnah. Tapi kalau waqaf bimayyit gitu. Dan ibtidak pada wa min waraihi adza di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah. Azabun, dan di sini izhar halqi. Sempurna saja bunyi bun, jangan panjang terus masuk. Ghalidh, ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Ghalidh, ghalidh. Last kali makhraj huruf dha. Dha ni di mana makhrajnya dia macam huruf zal juga di hujung lidah itu, tapi bunyinya tebal. Ghalidh, gitu ya. Kita dengarkan dahulu ayatnya, kita sama-sama kita baca. Tarik nafas sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil maut. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada wa ya'ti. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalidh. Kemudian sampailah kita kepada ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat semuanya? Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart, dan boleh tak saya dapatkan komen. Seronoknya cinta Al-Quran. Yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu saya dan kawan-kawan yang lain untuk menekan button share. Ya, kita share supaya ilmu ini terus sampai kepada pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga dan kawan-kawan kita khususnya, supaya kita dapat bantu mereka yang berada di sekeliling kita ini untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Teman-teman dirahmati Allah, jom kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Masalul sa saya beritahu tadi, dia jangan baca masalul jadi huruf sin. Di sini huruf sa. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim. Jangan baca bi rabbihim, beda him dengan him. Ha berkasrah bunyi hi, bukannya bunyi he. Dia bertemu mim jadi him, ya. Kemudian waqaf sili di sini afdal dilangsungkan, afdal diteruskan. Tetapi kalau teman-teman tak sampai nafas, mungkin boleh berhenti di situ dan ibtidak pada
A'maluhum. Di pertengahan kerongkong ain. A'maluhum karama. Baik, saya nak adakan kuis yang ringkas lah. Kuis ni senang saja. Siapa yang selama ini macam mana bacanya? Jangan ikut kawan. Jangan tiru kawan. Apa yang kawan jawab, itu mungkin cara dia baca selama ini. Saya nak bagi pilihan kepada teman-teman. Selama ini macam mana sahabat-sahabat jumpa bila baca dalam situasi begini? Siapa yang selama ini baca dengan karamadishtaddat bihi? Siapa baca karamadishtaddat bihi? Pilih A. Tolong jawab A. Tak apa, salah pun tak apa. Jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi saya akan bagi tahu jawapan yang sebenar bagaimana untuk baca dalam situasi begini. Dan saya akan bagi tips yang mudah untuk sahabat-sahabat ingat. Siapa yang selama ni dia baca karamadishtaddat bihi? Siapa yang baca macam tu, jawab A. Siapa yang selama ini baca dengan karamadishtaddat bihi, dia baca dengan tanwin bertemu shin, dish gitu dia baca. Pilih B. Siapa yang baca macam tu, pilih B. Siapa yang selama ni dia baca karamadinistaddat bihi, pilih C. Siapa yang selama ini dia baca karamadinistaddat bihi, pilih C. Ataupun siapa yang selama ini baca karamadin ishtaddat bihi, pilih D. Salah satu daripada 4 tersebut betul. Salah satu saja betul. 3 lagi salah. Sekejap lagi kita find out yang mana betul, yang mana salah. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang selama ni baca karamadishtaddat, pilih A. Siapa yang selama ni baca karamadishtaddat, pilih B. Siapa yang selama ini baca karamadinistaddat, pilih C. Dan siapa yang selama ini dia baca dengan karamadin ishtaddat bihi, pilih D. Saya nak tahu jawapan. Saya harap semua ambil bahagian, pilih A, B, C ataupun D. Sekejap lagi kita akan balik kepada sini dan kita akan find out apakah jawapan yang sebenarnya. Saya nak bagi masa kepada semua untuk mengambil bahagian dalam kuis ringkas kita pada kali ini. Boleh ya? Diharapkan semua. Baik, saya dah lihat komen. Ada yang baca dengan D pun ada. Ada yang baca dengan C. Alhamdulillah. Ada yang baca dengan A atau B tak? Baik, kita nak tahu. Siapa yang baca dengan karamadishtaddat? A. Karamadishtaddat. B. Karamadinistaddat. C. Dan karamadin ishtaddat, pilih D. Sekejap lagi kita balik kepada sini dan kita teruskan dahulu. Rihu fi yawmin asif. Waqaf di sini. Saya harap semua ambil bahagian untuk menjawab A, B, C ataupun D di sini. Sekejap lagi kita balik kepada sini. Dan kita lihat ayat seterusnya dahulu. Kita habiskan dahulu. Sekejap lagi kita balik. Sebab saya nak bagi masa untuk semua untuk mengambil bahagian. Ada khokholah di sini. Berikan lantunan. La yaqdiruna dengungkan di sini 2 harakat. Ma kasabu ala syai'. Dzalika huwa dhalalul. Wa beri fathah naik di atas dha. Ini dia yang bertanda sabdu. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan diberikan lantunan di akhir. Baik, kita balik kepada sini. Baik, saya nak lihat komen-komen daripada teman-teman. Baik, ramai yang menjawab C. Ramai yang menjawab C. Alhamdulillah. Jadi jawapannya adalah C yang betul. Baik, hukum ini mungkin ada yang nak tolong tulis. Tapi sebelum saya nak bagi tahu hukum dan cara bacaan ini dengan detail, dengan jelas, saya merayu, saya mengajak sekali lagi sahabat-sahabat semua untuk menekan button share kerana tajuk kita pada hari ini sangat penting, perkongsian kita, kerana di dalamnya dapat satu perkara
yang didatuh dalam kategori ilmu gharib ataupun bacaan gharib, bacaan yang ganjal, tersasul saya. Janggal. Ganjal sebut janggal. Maksudnya jarang-jarang kita jumpa. Piramli kata jarang-jarang kita jumpa. Jadi sudah pasti ramai yang ada masalah bila bertemu dalam situasi begini, tak tahu macam mana nak baca. Jadi saya harap sangat-sangat sahabat-sahabat share supaya kalau kita kongsi, ramai orang dapat belajar dan mereka beramal, insya-Allah menjadi saham akhirat buat kita, insya-Allah. Mereka beramal, kita juga dapat pahala. Baik, saya nak bagi tahu perkara di sini. Nama hukumnya, tolong tulis. Hukumnya nun wiqayah. Tajuk dia nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun penyambung. Tolong tulis. Cara bacaan dia, kita nak tahu macam mana cara ini dibaca dengan nun wiqayah. Pertamanya kita akan jumpa dalam situasi di mana, tolong tulis, saya beritahu ni. Situasi di mana huruf akhir berakhir dengan baris tanwin. Kalau kita jumpa mana-mana perkataan yang berakhir huruf akhir dia dengan tanwin, mana-mana perkataan yang berakhir dengan tanwin, kemudian datang selepasnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu huruf alif yang ada kepala sod ini. Tolong dengar betul-betul. Dengar betul-betul dan tolong tulis dan tolong kongsikan ilmu ini dengan seramai mungkin muslimin dan muslimat, khususnya ahli keluarga kita, supaya lepas ni mereka baca dengan betul. Mana-mana perkataan yang berakhir dengan baris dua, selepasnya datang hamzah wasal ataupun alif lam, maka dia kena baca dengan hamzah nun wiqayah ataupun nun wasal ataupun nun penyambung. Macam mana? Dia ada 3 langkah. Pertamanya, huruf yang berakhir dengan tanwin itu dikurangkan 1 baris. Maksudnya di sini kalau baris 2 di bawah, dia jadi 1 je di bawah. Karamadin jadi karamadi. Pertama. Itu step yang pertama. Karamadi. Saya bagi tahu sekali lagi, dia ada 3 step. Step yang pertama, huruf yang berakhir dengan tanwin itu dikurangkan tanwinnya. Dibuangkan 1 baris. Jadi 1 saja. Kalau an jadi a, ban jadi ba, din jadi di. Di sini dia jadi di. Karamadi. Kemudian, step yang kedua, didatangkan huruf nun. Didatangkan huruf nun. Tapi jangan ambil pen pergi tulis pula di sini. Nanti orang lain yang baca Al-Quran lepas kita guna Al-Quran yang sama, dia keliru. Jadi kita datangkan dalam fikiran kita lah. Datangkan dalam fikiran kita huruf nun. Itu step yang kedua. Dan step yang ketiga, langkah yang ketiga, nun itu diberikan dengan baris kasrah. Nun itu yang kita datangkan dalam fikiran itu diberikan baris kasrah. Di sini nun baris kasrah terus naik di atas shin. Jadi bacanya karamadinistaddat. Karamadinistaddat. Jelas Dapat belajar sesuatu. Baik, selesai tajuk itu. Saya nak bagi tahu juga di sini, kalau teman-teman bermula, kalau bayangkan perkataan ini, hamzah wasal, shin, ta, dal, ta, ba, ha ini berada di awal kalimah, di awal ayat, maka dia dibaca dengan ishtaddat bihi. Ishtaddat bihi. Baca dengan baris kasrah. Itu. Tetapi dalam hal ini sebab dia sambung, kita baca dengan, jangan baca karamadin ishtaddat bihi, tetapi baca dengan karamadin ishtaddat bihi. Jelas? Dapat belajar sesuatu. Jika anda merasakan ianya bermanfaat, jangan lupa tekan button share. Dan boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah. Alhamdulillah, dapat juga belajar sesuatu hari ini. Baik teman-teman dirahmati Allah, jom kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat yang ke-18. Tarik nafas, kita bacakan ayatnya. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Alhamdulillah. Baik teman-teman dirahmati Allah,
Kalau tadi kita dah lihat satu persatu, sekarang ni saya nak ajak semua sekali sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang bersama dengan saya ini, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 11 hingga ayat ke-18 dari surah Ibrahim bersama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita sharekan dahulu insya-Allah pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart insya-Allah. Baik, pembentukan kedudukan, minum air. Siapa yang nak minum air? Tenang-tenang, tarik nafas, lepaskan. Izinkan saya, bismillah. Baik, teman-teman dirahmati Allah, bagi mereka yang nak mempelajari makhraj-makhraj huruf satu persatu dan nak mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun dan sistematik, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut daripada kami. InsyaAllah sebentar lagi habis bacaan saya kongsikan. Dan saya juga ada berita gembira. Apa berita tersebut? Sekejap lagi saya kongsikan insyaAllah. Jom kita baca dahulu bersama-sama. Kita tarik nafas, insyaAllah kita mulakan bacaan. Di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ
يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan ianya membantu teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baik, insya-Allah bagi mereka yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, diharapkan jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan secara langsung kepada anda setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam insya-Allah. Dan bagi mereka yang nak kami bantu meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, mungkin selama ini baca Al-Quran tak lancar, tergagap-gagap, nafas suka putus-putus, ataupun tak dapat membezakan huruf-huruf dan hukum-hukum tajwid, yang mana dengung, yang mana ikhfa, yang mana jelas. Jangan lepaskan peluang. Inilah masa dan detik serta ketikanya untuk anda menyertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Bagi mereka yang menjadi ahli, selain daripada mengikuti live yang saya bawakan setiap hari ini, mereka akan diberikan dengan sebuah buku asas dan buku tajwid dan rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan. Buku ini disusun dengan secara yang sangat sistematik, sangat senang, sangat mudah. Sahabat-sahabat yang dah dapat, telah melalui pelajarannya, alhamdulillah, teruskan belajar. Jika ada masalah, hubungi kami. Mereka yang belum lagi mendapatkan buku dan rakamannya ini, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami. Dan berita gembiranya ialah kami juga nak berikan bonus tambahan. Pertamanya, kita nak berikan e-book nota ringkasan tajwid. Keduanya, kita akan berikan rakaman bacaan Al-Quran keseluruhannya. Jadi rakaman pelajaran yang akan diperolehi oleh mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran ada hampir lebih daripada 800 video pelajaran. Bukan 8 video, bukan 80, tapi hampir lebih daripada 800 video pelajaran yang akan diberikan kepada anda. InsyaAllah aksesnya akan diberikan kepada anda. Dan yang ketiganya, mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran akan mendapat bimbingan secara langsung daripada saya dan barisan guru-guru yang lain daripada kami, insyaAllah. Dengan kita boleh set appointment, sahabat-sahabat boleh buat video call bersama dengan kami, one to one video call. Jika ada sebarang masalah, sebarang persoalan, kita boleh dengarkan bacaan dan sebagainya. Walau di mana saja berada, jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Mungkin anda berada di Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja. Tetapi suka saya maklumkan, mungkin di atas perintah kawalan pergerakan ini, penghantaran buku itu mengambil masa yang sedikit panjang. Tapi kita akan cuba yang terbaik memastikan ianya sampai juga ke tangan anda, insyaAllah. Kami akan postkan terus ke rumah anda. Dan berita gembira yang saya nak bagi tahu, yang paling istimewanya ialah kita bersempena dengan kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan ini. Mungkin ramai yang terkesan, bukan sahaja dari segi orang kata pergerakan, tapi mungkin dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi yuran keahlian diturunkan hanya sekali seumur hidup. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian sekali sahaja, serendah berapa? Bukan 25,000, bukan 2,500, tetapi RM250 sahaja pada mereka yang mendaftar sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Memang kita nak bantu kesemuanya dapat belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah, di atas talian. Walaupun kita tak boleh bergerak ke sana ke sini, pergerakan kita terbatas, tetapi ilmu jangan berhenti belajar, insya-Allah. Kita boleh bersua muka tetapi melalui alam maya.
InsyaAllah kita boleh buat video call. Mereka yang menjadi ahli akan mendapat keistimewaan tersebut untuk berkomunikasi secara langsung dengan kami, one to one, insyaAllah. Jadi mereka yang berhajat untuk mendapatkan keseluruhannya dengan harga yuran keahlian yang telah diturunkan kepada serendah RM250 untuk sekali seumur hidup, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Jangan lepaskan peluang ini kerana tawaran ini kita berikan kerana buku yang ada pada kita juga terhad. Kalau nak tunggu nanti cetakan semula mungkin mengambil masa yang sedikit lama. Tapi baki buku asal dan tajwid yang masih ada pada kita ini, kalau itu adalah milik teman-teman semua, jangan bertelangguh lagi, jangan berlengah lagi. Join kami hari ini dengan komen nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat, lepas habis live saya ini, terus WhatsApp ke nombor yang tertera di bawah ini. Boleh print screen nombor ini, ataupun boleh ambil pen, boleh tulis nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, nombor WhatsApp kami, hotline kita 0111-621-7797. Jika anda tak ada pen, tak ada pensel nak tulis, jika tak tahu nak print screen macam mana, jangan bimbang, jangan risau. Boleh komen di ruangan bawah, tinggalkan nombor telefon anda, biar pihak kami yang hubungi anda untuk bantu anda melakukan pendaftaran. Tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, insya-Allah pihak kami yang akan hubungi anda bagaimana nanti untuk membuat pendaftaran. Dan jika anda pernah buat pendaftaran di atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Mereka yang pernah buat pendaftaran di atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. Alhamdulillah, ada yang komen dah jadi ahli Ustaz. Alhamdulillah. Jadi, manfaatkan buku yang kami kirimkan kepada anda. Jika ada sebarang masalah, sebarang persoalan, ini bagi mereka yang dah jadi ahli dan yang dah dapat buku, jangan malu, jangan segan, hubungi kami. Nombor tertera di bawah jika ada masalah, ada persoalan nak ditanyakan berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Bagi mereka yang belum lagi jadi ahli, jangan berlengah lagi, saya bagi tahu. Hari ini kita turunkan harga yuran keahlian kepada hanya serendah RM250 sekali untuk seumur hidup. Sekali saja bayar untuk seumur hidup. Dapatkan 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman bacaan Al-Quran, nota ringkasan asas tajwid dan juga konsultasi. Itu hanyalah sebahagian kecil sahaja kos-kos yang kami tanggung untuk menyediakan kelas pengajian ini kepada anda. Kita tak minta anda bayar sepenuhnya kos tersebut. Hanya tanggung sedikit sahaja, kita ringan sama kita jinjing insya-Allah. Supaya kita dapat bantu ramai lagi. Kerana apa? Segala yuran keahlian yang anda bayar itu kami akan gunakan untuk kita meneruskan rancangan live kita ini insya-Allah. Sehinggalah saya memejamkan mata untuk kali yang terakhir di dunia ini. Dan insya-Allah jika saya meninggal dunia, saya akan juga pastikan kami menyediakan ustaz ataupun ustazah sebagai pengganti saya ini untuk saya teruskan. Kalau nak harapkan anak saya masih kecil, insya-Allah kita akan cuba bimbing dia untuk sekurang-kurangnya dapat mengganti saya di sini untuk terus melakukan perkongsian ini. Jika tidak, kita akan cari guru-guru yang lain ataupun ustaz-ustazah yang berpengalaman, yang bertauliah dan insya-Allah yang bersanad untuk membimbing anda belajar mengaji Al-Quran. Tapi doa-doakan supaya Allah memanjangkan usia saya dan memberikan saya kesihatan untuk saya terus bersama dengan sahabat-sahabat dalam perjalanan ini untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jika ada mereka yang berhajat nak jadi ahli, ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, jangan malu, jangan segan. Boleh komen sekarang di ruangan bawah. Saya memberi 1 atau 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, insya-Allah Wan Zainul yang meninggalkan nombor telefonnya, insya-Allah pihak kami akan hubungi anda. Dan terima kasih yang komen nak jadi ahli cepat Quran, kami akan hubungi anda kerana stok buku yang ada kepada kita terhad. Takut nanti bila kerajaan dah umum PKP, bila kita minta nak buat print semula, nanti mungkin pihak publisher mengambil sedikit masa untuk publish buku tersebut. Jadi lambat anda terima. Jadi mereka yang nak dapat dengan cepat,
Jangan bertangguh lagi. Join kami hari ini dengan menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun lepas habis live ini WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah 0111621797, ataupun boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Dan selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak daftar jadi ahli kena tonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi sahabat-sahabat, saya kongsikan sedikit pengenalan tentang buku tersebut. Dia menggunakan 4 kata kunci. Ada 2 buah buku yang akan kami kirimkan ke rumah anda. Ini bukunya. Ini bukunya akan kita kirimkan ke rumah anda. Ada 2 buah buku. Dalamnya menggunakan kaedah yang sangat mudah. Sama ada anda nak gunakan untuk diri sendiri ataupun nak berikan kepada pasangan. Mungkin kita sendiri nak mengajar suami kita, nak mengajar anak kita. Kadang-kadang anak ataupun pasangan kita ini sukar nak terima. Lebih mudah mengajar orang luar daripada mengajar ahli keluarga sendiri. Jadi izinkan saya membantu anda. Mungkin anda boleh hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada suami tersayang, isteri tercinta, ataupun anak-anak yang dikasihi. Jadi ataupun boleh berikan hadiah kepada ibu ayah, insya-Allah. Mungkin kita dah pandai baca Al-Quran, kita bantu mereka yang ada sekeliling kita, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang. Sekali lagi, komen nak jadi ahli cepat Quran ataupun WhatsApp kami nombor 0111621797, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun terus pergi ke www.cepatquran.com. Tawaran terhad yuran keahlian diturunkan hanya serendah RM250 sekali untuk seumur hidup. Baik, saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah, jangan lupa tonton video berdurasi 2 minit untuk pengenalan tentang kaedah Al-Barqi selepas ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap, yang salah, yang terkurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.